Okay, hari Selasa kan kelas itu. Okay, hari Selasa yang lepas, cikgu ada kongsikan video kan berkaitan dengan bahan buangan. So sepatutnya anda dah lihat video tersebut, okay, dah dapat pengetahuan berkenaan dengan topik bahan buangan. Jadi pagi ni sebelum kita mulakan, cikgu nak semua orang type nama di ruangan chat tu. Cikgu nak ambil kedatangan. Okay, siapa yang online hari ni, tolong tulis type nama di ruangan chat. Nama dan kelas ya. Pak cikgu nak isi kedatangan. Okay. Nur Kasih. Afwan. Rizky Mirza. Nurul Humaira. Arif Iman. Okay. Amir. Alisha. Aisyah Sofia. Siti Nurdania. Muhammad Danish. 13, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Okay, baiklah. Sebelum kita mula, cikgu nak buat quizzes. Okay, cikgu akan share link dekat ruangan chat sekejap lagi. Okay, jom join sekarang. Cikgu dah share link di ruangan chat. Sila masuk sekarang. Okay, 2 orang dah ada. 3. Empat orang. Okay, 5. Okay, dah 9 orang. 11. 12. Okay, semua dah masuk kan? Okay, kita mula sekarang. Sedia? Kejap, ada lagi yang baru masuk ni. Okay, yang baru join, cikgu akan pastekan, copy balik link. Kita masuk ke quizzes. Cikgu takut line cikgu slow, jadi cikgu tutup video sekejap. Okay, so boleh masuk ke ruangan chat untuk masuk ke quizzes ya.
Okey, semua dah masuk? Okey, sedia? 1, 2, mula. Yang baru masuk, cikgu pastekan link quizzes di ruangan chat boleh kan? Okey, Aisyah Sofia di tangga teratas. Siti Nordania sekarang berada di tangga teratas. Okey, nampaknya kedudukan kedua dan ketiga dah berubah. Nampaknya Alisha berada di tangga yang pertama sekarang ni, diikuti oleh Adam Haris, seterusnya Siti Nordania, keempat Arif Iman dan kelima Nurul Maira. Baca soalan betul-betul. Cikgu tak boleh nak kamu betul semua. Nampaknya Azri berada di tangga yang pertama sekarang ni. Motor kedekat Alisha. Afan telah naik tangga kedua. Arif Iman kembali melepas tahta di tangga yang ketiga.
Okey, Afwan di tangga pertama, Arif Iman tangga kedua, tangga ketiga Muhammad Azri, tangga keempat Aisyah Sofia, tangga kelima Adam Harif. Okey, di tempat pertama sekarang ni Afwan masih kekal. Di tempat kedua Aisyah Sofia, tempat ketiga Azri Fakri, keempat Arif Iman, kelima Adam Haris. Okey, Azri dah siap. Dania dah siap, Afwan pun dah siap. Terima kasih pun dah siap. Ahmad Danish pun dah siap. Adam Hari juga dah siap. Aisyah Sofia dah siap. Nurul Maira juga dah siap. Okey, nampaknya Amir telah memotong kedudukan Arif Iman. Rizky Mirza juga telah merampas kedudukan tempat ketujuh. Kita tunggu lagi beberapa orang untuk siapkan. Nampaknya telah berlaku perubahan kedudukan. Amir telah berjaya merampas tempat yang kedua. Adakah Amir akan merampas tempat yang pertama?
Okay, so sekarang kita lihat siapa lagi yang belum siap. Semua dah siap Okay, Tania. Tempat pertama Afwan, yang kedua Amir, yang ketiga Aisyah, Sofia. Tapi terlihat markah kamu. Okay. Markah kamu yang paling tinggi adalah 86%. Okay. Amir 80. Yang ni Aisyah Sofia kalau ikutkan sini, ini grade B, ini B, ini B, ini B, ini C. C. Grade C tu. Kalau kamu periksa lah ni, maka kamu memang sangat-sangat teruk. Okay. Ini memang gagal lah amat-amat ni kita tengok Okay, nampaknya cikgu memang kena ulang balik topik ni dengan kamu. Okay. So, get ready dengan kamu punya textbook. Cikgu akan ulang balik tajuk bahan buangan ini. Okay. So, kalau kamu perhatikan. Kita besarkan sikit Okay. Kat dalam kelas kamu. Okay. Apakah bahan buangan yang ada dekat dalam kelas kamu? Sampah sarap kan? Sampah sarap di dalam kelas tu. Bahan buangan. Kalau restoran makanan segera, macam dekat KFC, McDonald kamu pergi, sepatutnya dah selepas makan kena kemas. Kalau berkelah di tepi pantai, selepas kita pergi berkelah di tepi pantai, pastikan kita buang sampah sarap ke dalam tempat ataupun tong sampah yang telah disediakan. So sebenarnya setiap hari kita membuang sisa makanan, beg plastik, tin minuman, kertas dan pelbagai bahan lain. Tahukah kamu apakah maksud bahan buangan? Cikgu nak tanya, semua orang dengar tak suara cikgu ni? Dengar. Cikgu risau tiba-tiba cikgu cakap seorang-seorang ke ni? Okey, dengar So, bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Itu maksud bahan buangan. Ingat bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Bahan buangan boleh dikategorikan mengikut jenis-jenisnya, iaitu bahan buangan bahan plastik. Bahan buangan yang plastik yang terdiri daripada bahan sintetik, pembungkus makanan, botol plastik tu dan bekas yang dibuat daripada plastik. Kemudian logam. Bahan buangan seperti besi buruk, tin aluminium dan tin susu ialah contoh bahan buangan logam. Kaca. Contohnya botol, balang serta peralatan kaca ialah contoh bahan buangan kaca. Kertas. Bahan seperti surat khabar lama, majalah dan kotak ialah bahan buangan jenis kertas. Kena ingat ada 4 jenis bahan buangan, kumpulan dia. Kumpulan plastik, logam, kaca dan juga kertas. Okey. Selain daripada itu, kita juga ada sisa makanan. Sisa makanan dan kertas juga merupakan bahan buangan organik kerana berasal daripada haiwan dan tumbuhan. Ingat bahan buangan organik ialah bahan buangan yang berasal daripada haiwan dan tumbuhan. Sisa makanan contohnya seperti sisa tulang, kulit buah-buahan, hampas sayuran, macam hampas kelapa tu, serta makanan yang rosak ialah bahan buangan yang berasal daripada makanan kita. Sisa makanan ni memang tiap-tiap hari ada kat rumah kita. Betul tak? So kamu akan lihat sisa makanan ni setiap hari di rumah. Bahan kumuh dan tinja. Bahan buangan yang disingkirkan daripada badan manusia dan haiwan seperti urin dan tinja. Urin ni apa? Apa maksud urin? Kelas, apa maksud urin? Air kencing. Betul, urin adalah air kencing. Urin dan tinja. Tinja adalah najis kamu. Merupakan bahan buangan daripada jenis bahan kumuh dan juga tinja. So, sisa toksik. Sisa toksik ialah bahan buangan yang berasal daripada cecair kimia, bahan buangan industri serta sisa pertanian. Botol aerosol. Botol aerosol tu yang kamu sembuh nyamuk tu. Botol yang kamu sembuh nyamuk. Tahu tak botol yang sembuh nyamuk tu?
Tahu. Tu adalah botol aerosol. Dia macam jenama kalau nak guna nak sembuh nyamuk tu kan. Okay. Shelltalk lah. Apa lagi? Apa lagi jenama botol aerosol kita yang kita guna sembuh untuk bunuh nyamuk? Baygon. Baygon. Ya. Okay. So cecair pembasmi makhluk perosak. Cecair daripada bateri dan juga asap kenderaan dikategorikan sebagai bahan buangan sisa toksik. Ya. Okay. Berhati-hati dengan bahan buangan toksik. Berikut ialah maksud simbol yang terdapat pada bekas bahan toksik ni. Okay, kalau kamu tengok ni So gambar api ni, ini adalah simbol mudah terbakar. Okay. So bahan yang ni, kalau gambar tengkorak ni maksudnya bahan tersebut mengandungi bahan beracun dan menyebabkan jangkitan. Kalau ada simbol macam ni, mengandungi bahan yang mengandungi mikroorganisma berbahaya. Macam gambar alien ni kan. Macam zombie, alien ni. Ya, maksudnya dia ada mikroorganisma berbahaya dalam tu. Okay. Gambar yang ni, tangan, ini mengandungi bahan buangan berasid yang boleh menghakis kulit dan juga logam. Sangat bahaya. Kalau kita titis dekat tangan kamu, tangan kamu akan melecur. Terhakis. Sangat bahaya. Okey. Ini bahan-bahan buangan industri, asap kilat, asap kenderaan, asap kilang, semburan racun perosak ni juga dikategorikan sebagai sisa-sisa toksik. Okey. Terbiodegradasikan ataupun tidak. Tahukah kamu apakah yang dimasukkan sebagai terbiodegradasi? Siapa tahu? Bahan yang mereput Ya, betul. Terbiodegradasi maksudnya bahan yang boleh direputkan. Ya, yang tidak terbiodegradasi bermaksud bahan yang tidak boleh direputkan. Okey. Kalau kita tengok apakah yang akan terjadi kepada bahan buangan selepas dibuang sekian lama di sekitaran kita? Contohnya tahun 1990. Okey, mana perginya kereta mainan saya? Dia tanam kereta mainan kat dalam ni. Okey. Sekarang dia masih dia kecil tau. Sekarang dia dah besar. Okey. Dia gali balik kawasan tu, tengok elok lagi kereta mainan dia. Okey. Kenapa kereta mainan ni boleh masih elok lagi? Ni contohlah, ini Arif Iman masa umur dia 4 tahun. Dia duduk main dia korek-korek kat gali. Kereta ni tanam kat dalam tanah. Ni sekarang Arif Iman dah umur 12 tahun, so dia gali balik semula, dia jumpa balik kereta mainan dia yang dia sorok masa umur dia 4 tahun. So kenapa kereta dia masih elok? Sebab dia tidak terbiodegradasi. Kerana dia buat daripada bahan yang tidak terbiodegradasi. Okey, soalan ni Cikgu, mengapa sisa makanan dan kertas sudah tidak ada lagi dalam tanah? Okey, bila kamu tanam sisa makanan dan juga kertas dalam tanah dah tak ada. Okey, ini adalah kerana bahan buangan ini telah terbiodegradasi. Okey, terbiodegradasikan. Okey, bahan buangan terbiodegradasikan ialah bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okey, ingat lengkap dia tulis jawapan. Bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Bahan buangan terbiodegradasikan direputkan oleh mikroorganisma dan kembali menjadi nutrien di dalam tanah. Bahan buangan terbiodegradasikan terdiri daripada bahan organik seperti sisa makanan, kertas, bahan kumuh dan juga tinja. Tinja tu najis lah. Manakala bahan buangan seperti kaca, plastik dan logam tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Bahan buangan ini dinamakan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Sisa toksik juga merupakan bahan buangan yang tidak terbiodegradasikan. Tak boleh direputkan. Kaca tak boleh direputkan. Kamu bayang macam ni lah mikroorganisma ni. Cuba kau bayang kalau kamu suruh gigit botol kaca. Boleh tak kamu gigit botol kaca? Tak.
Apa Tak jadi kalau boleh. kamu tiga botol kaca tu sampai dia hancur? Apa jadi? Gigi pun patah. Gigi pun patah. Macam tu lah mikroorganisma, bayangkanlah dia tak boleh nak gigit botol kaca tu semua ni. Nanti patah gigi dia. Okay, umpama dia macam tu lah. Okay, so ini bermakna bahan buangan tidak terbiodegradasikan ni boleh mencemarkan alam sekitar kita. Yang tak diuraikan, yang tak direpukkan ni boleh mencemarkan alam sekitar kita. Kan, sebab bila kita buang sampah, kita buang kaca, plastik, logam ni dia tak boleh nak diuraikan, tak boleh nak direpukkan, tak boleh dihancurkan, tak boleh mikroorganisma tak boleh bertindak balas terhadap bahan-bahan ni. So kalau kita setiap hari buang, makin lama apa jadi pada bahan-bahan ni? Semakin lama semakin Banyak. bertambah. Banyak. Contoh, katakanlah kamu ada botol air mineral, dekat rumah kamu ada 5 orang. Setiap hari seorang minum 2 botol air mineral. So sehari ada berapa botol air mineral yang kamu akan minum? Satu hari seorang minum 2 botol. Dalam rumah tu ada 5 orang. Jadi satu hari berapakah jumlah botol air mineral yang diminum? 10. Okay, 10 botol air mineral ni sehari. Bayangkanlah kalau setahun ada 365 hari, seberapa botol? Sehari 10. 3,650. 3,650. Itu setahun. Kalau 10 tahun? 36,500. 36,500 botol mineral plastik ni kamu simpan dalam rumah kamu. Agak-agaknya simpan kat mana? Dia akan memenuhi ruang tamu rumah kamu. So kamu akan hidup di celah-celah botol air mineral. Sebab botol ni tak boleh direpukkan. Itu bayangkanlah satu keluarga. Kalau kita ada seluruh rakyat Malaysia menyumbang kepada contohnya 50,000 botol mineral plastik ni setahun. So kalau 5 tahun, 10 tahun, banyak sampah sarat yang akan dihasilkan. Boleh? Banyak. Satu hari. Boleh tutup, boleh menutupi rumah kamu. Nanti kamu dah tak ada tempat dah. Ni jadi so kita kena fikirkanlah macam mana kita nak mengurangkan jumlah sampah sarap di negara kita. Okey. Terusnya. Okey. Ini aktiviti yang kamu boleh buat kat rumah. Okey. Info. Tahukah kamu bahan buangan mampu kekal di dalam tanah selama beratus tahun lamanya? Kalau kertas, dia akan ada dalam tanah selama 2 ke 3 minggu. Lepas tu dia akan reput lah, hilang lah. Kalau kulit pisang, 1 hingga 3 bulan. Kalau lampin pakai buang, pampers adik kamu tu. Ada lagi yang pakai pampers sampai sekarang? Ada ke kamu pakai pampers? Tak ada. Tak ada. Pampers adik kamu tu kalau kamu tanam kat dalam tanah, dia akan kekal selama 10 hingga 20 tahun. Tak ada. So kalau hari ni, katakanlah hari ni kamu tanam pampers adik kamu dalam tanah, dia akan bila kamu umur 20 tahun daripada sekarang, maksudnya umur kamu 32 tahun, kamu korek balik tempat tu, lampin tu masih lagi ada. Kalau tin, dia mengambil masa 200 hingga 400 tahun untuk dia mereput. Daripada kamu hidup sampailah kamu dah meninggal pun, dia masih lagi ada. Kalau botol dan getah, macam getah tayar tu semua tu kan, Lagi lama. dia akan ambil masa lebih daripada 500 tahun. Berapa generasi? Daripada kamu, anak kamu, cucu, cicit semua tu, dia masih lagi tak reput. Bayangkan. Okay, jadi kita kena hargai bumi kita. Dengan kecanggihan teknologi, manusia cenderung untuk menghasilkan pelbagai barangan yang tahan lebih lama, boleh bertahan pada suhu tinggi dan mudah digunakan.
Beg plastik, kain sintetik dan barangan komputer adalah antara bahan-bahan yang tidak terbiodegradasikan yang semakin bertambah penghasilannya di dunia. Bahan-bahan ini tidak mereput jika dibuang dan akan kekal di persekitaran kita buat jangka masa yang lama. Oleh itu kita kena menggunakannya dengan cara yang bijaksana. Okey? So mengapa kita perlu menggunakan bahan-bahan tidak terbiodegradasi ini secara berhemah? Kalau kita lihat ya carta palang ni jumlah tenaga untuk penghasilan produk. Okey. So kalau aluminium yang biru ni tenaga yang digunakan untuk membuat produk baru daripada bahan mentah. Okey. Yang ni yang warna hijau ni tenaga yang digunakan untuk membuat produk baru secara kita semula. Jadi kalau kita berdasarkan carta palang, bagaimanakah kita dapat menjimatkan tenaga dalam penghasilan bahan-bahan tidak terbiodegradasi? Jadi caranya ialah kita semula. Contohnya botol aluminium ni, kaca ni, kertas ni, kita semula. So kita akan menggunakan tenaga yang lebih sedikit untuk menghasilkan produk yang baru berbanding kalau kita menggunakan menghasilkan daripada bahan mentah. Ya? Okay. Nampak tak sampah sarap ni semua ni? Bagaimanakah bahan buangan tidak terbiodegradasi menyumbang kepada pencemaran persekitaran? Ni yang buang botol plastik tadi, bayangkanlah berapa ratus ribu. Lepas tu kilang-kilang asap di kawasan bandar, ada asap kilang. Lepas tu ni sisa toksik dibuang ke dalam sungai. Ya, asap-asap daripada kenderaan tu semua menyumbang kepada pencemaran kepada persekitaran. Okay? Bagaimanakah bahan buangan tidak terbiodegradasi boleh menyebabkan terjadinya bencana alam? Ya, ni kalau kita lihat, ya, ni orang buang semua sampah-sampah sarap kat dalam longkang. Jadi longkang pun tersumbat. Okey, bila longkang tersumbat, lepas tu yang ni, ya, sebab pembuangan sisa-sisa yang ni. Ni tempat pembiakan Aedes. Bila kita buang semua botol-botol plastik dalam air, dia akan berlakunya tempat pembiakan Aedes. Lepas tu nyamuk Aedes ni akan menyebabkan terjadinya demam denggi. Okey. Lepas tu sisa toksik daripada kilang-kilang ni. Sisa toksik ialah bahan kimia kilang yang menjadi hasil buangan. Sisa ini tidak boleh direpotkan oleh mikroorganisma, jadi bahan ini kekal di persekitaran kita. So sisa-sisa toksik tadi, ya, yang buang sisa toksik ni, okey, dia boleh menyebabkan terkenanya penyakit. Bila kita macam sungai ni, air yang tercemar, orang ni tangkap ikan kan, okey, so ikan yang tercemar dijual di pasar. Okey, jual kat pasar. Lepas tu ikan ni dimakan oleh manusia. Lepas tu manusia yang makan pun kena penyakit. Ya. Inilah tadi daripada yang muka surat tadi tu. Dia buang ni buang sisa daripada kilang ni. Sisa toksik ni masuk ke dalam sungai tadi. Okey. Itu yang menyebabkan puncanya ikan ni tercemar. Okey. Dan bila longkang tersumbat ni berlakulah banjir kilat. Bencana alam berlaku, banjir kilat sebab saluran yang tidak bagus. Apakah amalan pengurusan bahan buangan yang baik? So kehidupan lestari adalah amalan yang mengurangkan impak kepada alam sekitar agar kehidupan akan dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Okey, apakah peranan kamu dalam menguruskan bahan buangan dengan cara terancang? Pertama, bahan buangan hendaklah dibungkus dan diikat dengan kemas. Ya, nak buang sampah kan? Setiap hari buang sampah, sisa makanan daripada dapur tu pastikan bungkus dan diikat dengan kemas, ya. Terima kasih kerana memudahkan kami menguruskan sampah-sampah ini. Lepas tu orang kutip sampah kan? Sama-sama. Kemudian, bahan-bahan buangan hendaklah diasingkan mengikut jenis bahan sebelum dibuang. So masukkan bahan buangan mengikut jenis, ya. Yang tadi tu, sama ada plastik ke, logam ke, kertas ke, asingkan. Okey, ini. Mengapakah sisa minyak dikumpul ke dalam bekas ini, ayah? Okey, untuk mengawal pembuangan bahan buangan secara tidak terancang. Okey, gunakan bekas khas untuk membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak. Macam sisa minyak yang masak dekat dapur tu kan.
Ya, bila dah banyak kali lama-lama masak, minyak masak tu akan bertukar warna menjadi warna apa? Siapa pernah tengok? Warna hitam ke? Dia akan bertukar. Jadi kehitam-hitaman sikit kan. Bila minyak masak kita dah guna banyak-banyak kali, dia akan jadi kehitam-hitaman sikit. Jadi kita tak boleh buang terus ke dalam sinki. Okey, kita terus buang ke depan rumah kita. Ya, sepatutnya kita simpan dalam satu bekas macam tong ke apa, bila dah penuh, nanti bila lori sampah tu datang kutip, bagikan bekas nanti mereka akan tahu macam mana nak lupuskan sisa minyak tersebut. Ya. Okey. Seterusnya, bahan buangan sisa makanan boleh direputkan dan dijadikan sebagai baja kompos. Yang berikut ialah cara membuat baja kompos yang mudah. Ya. Yang pertama, kita masukkan tanah ke dalam bekas plastik berlubang. Ni macam kita semula kan, ni botol minyak kan, botol minyak masak yang besar tu kita guna semula. Okey, yang kedua, masukkan sisa makanan dan gaul, siram dengan air dan biarkan selama 4 hingga 5 minggu. Makanan-makanan yang tak habis ni macam udang, lauk semua yang tak habis ni, masukkan dalam ni. Kita gaul dengan tanah tadi dan siram dengan air selama 4 hingga 5 minggu. Setiap minggu gaul tanah dan siram dengan air bagi mengekalkan kelembapan tanah. Selepas 4 hingga 5 minggu, sisa makanan tu telah mereput dan menjadi baja kompos dan kamu boleh guna ni, baja kompos ni guna untuk campurkan dengan tanah yang kamu tanam pokok bunga tu. Tapi kena pastikan simpan campuran tanah ni di luar rumah untuk mengelakkan bau busuk semasa proses mengompos. Sebab baja kompos ni bau dia memang sangatlah harum. Jangan simpan dalam rumah So baja kompos ini boleh digunakan untuk menanam atau membaja tanaman kita. Amalan 3R dapat mengurangkan longgokkan bahan buangan di persekitaran. 3R adalah reduce, reuse dan recycle. Reduce maksudnya kurangkan penggunaan bahan buangan seperti beg plastik. So kita gunakan balik beg kita semula. Contohnya kalau kita pergi ke kedai ke pasar raya ke untuk beli barang runcit, kita bawa beg dari rumah. Ya. Jadi mengurangkan penggunaan plastik. Reuse. Guna semula ataupun pelbagaikan penggunaan bahan buangan. Contohnya macam ni lah, tayar buruk ni kita boleh jadikan sebagai pasu bunga. Botol-botol air mineral plastik tadi pun kita boleh jadikan dia sebagai pasu bunga. Recycle. Kita semula bahan buangan menjadi produk yang baharu. Contohnya bahan buangan kaca ni kita semula dia jadikan satu produk yang barulah. Ini kita kena hantar ke kilang-kilang untuk menghasilkan produk yang baru. So bagaimanakah kita dapat menyelamatkan alam sekitar dan manusia dengan cara menggunakan bahan buangan tidak terbiodegradasi dengan berhemah. Bagaimana? Dengan cara macam itulah. 3R. Pengurusan bahan buangan secara terancang. Di kebanyakan kawasan bandar, bahan buangan domestik diuruskan secara terancang oleh pihak berkuasa tempatan. Jadi bagaimanakah bahan-bahan ini dilupakan? Mula-mula sekali bahan buangan dikutip dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Kemudian di pusat pengumpulan sampah, bahan-bahan buangan diasingkan mengikut jenis yang boleh dikitas mula dan tidak boleh dikitas mula. Dia bahagi. Kalau bahan buangan yang boleh dikitas mula ni dipadatkan dan dihantar ke kilang pemprosesan untuk dijadikan bahan yang baharu. Ini ketulan kertas. Dia akan jadi beg kertas yang baru. Ketulan plastik ni dia jadi botol plastik yang baru. Keluli, bahan buangan logam ni dia akan jadi tin aluminium yang baru. Serbuk bahan buangan kaca akan jadi botol kaca yang baharu. Kalau bahan buangan tu tidak boleh terbiodegradasi, tak boleh direpotkan, bahan buangan yang tidak boleh dikitas semula ni akan dibakar dalam incinerator bersuhu tinggi. Incinerator ni satu alat untuk membakar bahan-bahan buangan yang tidak boleh dikitas semula. Sisa dari incinerator ni dihantar ke tapak pelupusan sampah untuk dilupuskan.
Jadi kesimpulannya apa yang telah kita belajar. Ada yang baru nak masuk sekejap Alamak. Dah terkeluar dah balik. Okay, kesimpulannya apa yang kamu dah belajar masuk balik. Okey. Okey, apa yang kamu dah belajar hari ni ialah bahan buangan ni terbagi kepada dua jenis, iaitu terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Terbiodegradasi ni contohnya seperti sisa makanan. Tidak terbiodegradasi contohnya seperti botol kaca, plastik dan tin aluminium. Kesan buruk daripada bahan yang tidak boleh terbiodegradasi ni adalah akan menyebabkan pencemaran alam sekitar, menyebabkan masalah kesihatan, banjir dan juga pembaziran tenaga. Okey, jadi daripada bahan sampah sarap ni tadi, kita mesti uruskan dengan cara yang terancang, iaitu oleh pihak berkuasa tempatan, di mana bahan buangan dihantar ke pusat pengumpulan sampah, dan diasingkan, bahan buangan yang tidak boleh terbiodegradasi akan dibakar dalam incinerator dan dilupuskan. Bahan buangan yang boleh terbiodegradasi akan dikita semula. Amalan baik yang kita perlu lakukan untuk menjaga, menguruskan bahan buangan ialah bungkus kemas plastik semasa bahan buangan supaya nanti lori sampah yang nak kutip tu memudahkan kerja mereka. Isi bahan buangan cecair dalam bekas khas. Masukkan jenis bahan buangan mengikut tong sampah yang disediakan. Ada tong yang untuk kaca, botol plastik, dan sisa-sisa makanan. Hasilkan baja kompos menggunaan sisa makanan dan kita mesti amalkan kaedah 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle. Kurangkan, guna semula dan juga kitah semula. Sebagai kerja untuk minggu ini, so cikgu nak kamu jawab soalan di muka surat 160 dan juga 161. 160 dan juga 161. Untuk yang 160 ni, isikan jadual berikut mengikut jenis bahan buangan yang sesuai. Buat jadual ni dan kamu letak dalam ni jenis bahan buangan dia apa. Kalau racun rumpai ni, adakah dia terbiodegradasi ataupun tidak terbiodegradasi? So nyatakan. Soalan yang kedua ni, Amir ingin membuang sampah yang berikut ialah bahan-bahan buangan yang akan dibuang oleh Amir. Kelaskan bahan-bahan buangan berikut kepada terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Yang ni kamu boleh buat jadual. Terbiodegradasi dengan tidak terbiodegradasi. Yang kumpulan terbiodegradasi tu apa? Adakah A, B, C, D? Apa dia? Masukkan dalam jadual tersebut. Soalan nombor 3, susun langkah-langkah mengurus bahan buangan domestik oleh pihak berkuasa tempatan mengikut urutan yang betul. Yang ni kena susun balik. Mula-mula yang mana? Adakah S ke mula-mula? Adakah P ke mula-mula? Yang mana satu? Seterusnya, apakah kesan pembuangan bahan buangan tidak terbiodegradasi secara tidak berhemah? Apa kesan dia? Pencemaran, pembaziran tenaga, penyakit kulit, banjir kilat. Yang mana satu jawapannya? Soalan nombor 5. Ana dan rakan-rakan menjalankan penyiasatan terhadap dua bahan buangan yang ni. Gambar ni lukis lukis gambar ikan dengan gambar botol senang je kan? So jawab soalan ni. Nombor 6, raja di bawah menunjukkan hasil penyiasatan jumlah penggunaan beg plastik di bandar A. So lukis graf ni. Carta palang ni nyatakan maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. Maklumat dia adalah ni. PDM dengan PBB dia apa? Itu adalah maklumat. Tulis satu pernyataan yang menghubungkan antara dua maklumat tersebut. Sebenarnya itu dia nak hipotesis. Tengok hipotesis corak dia apa. Semakin apa ni? Januari, April, Ogos, Disember bertambah ke berkurang? Bertambah. Semakin bertambah jumlah bulan,
semakin bertambah jumlah penggunaan beg plastik. Itu pernyataan yang menghubungkan dia. Okay, C. Nyatakan satu kesan buruk yang berlaku kepada bandar A akibat corak perubahan itu. Okay, apa kesan buruk dia bila jumlah beg plastik ni bertambah? Menyebabkan apa? Pencemaran alam sekitar. Betul. Akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Nyatakan satu inference untuk menerangkan perubahan jumlah penggunaan beg plastik dari bulan Januari hingga Disember. Kenapa inference dia? Kenapa jumlah penggunaan beg plastik ni semakin bertambah? Kenapa? Sebab penduduk bandar A dia tak amalkan cara untuk gunakan semula beg plastik. Okey, betul. Kerana penduduk di bandar A tidak mengamalkan amalan guna semula beg plastik. Okay, ataupun kamu boleh buat kerana jumlah penduduk bandar A semakin bertambah. Okay. Itu juga menyumbang kepada penggunaan beg plastik semasa membeli belah di pasaraya lah. Jumlah kes denggi di bandar A dipengaruhi oleh jumlah bahan buangan yang dihasilkan oleh penduduk bandar tersebut. Bina satu hipotesis. Okay, dipengaruhi. Bila ada perkataan dipengaruhi, maksudnya belah belakang adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Yang depan ni adalah pemboleh ubah bergerak malas. Jadi hipotesisnya apa? Semakin bertambah jumlah bahan buangan yang dihasilkan oleh penduduk bandar tersebut, semakin banyak kes denggi. Semakin bertambah jumlah kes denggi di bandar A. Itu hipotesis dia. Okay? Siapkan ya di dalam buku latihan kamu dan dah siap, tolong snap jawapan dia dan hantar kat grup. Yes? Sebelum hari Selasa minggu depan. Okay, so kamu ada masa hari Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari untuk siapkan soalan ni dalam buku latihan. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada. Okay, so buat latihan di muka surat 160 dan juga 161. Ya. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, kita stop kelas kita kat sini saja untuk hari ini. Kita akhiri kelas kita dengan surah Wal-As. Okay, kita akhiri kelas kita dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin 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 ya rabbal alamin. Okay, kita jumpa lagi. Okay, kita jumpa lagi minggu hadapan. Hari Jumaat minggu hadapan untuk kelas Google Meet. Okay, dan okay. Okay. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Terima kasih cikgu. Salam. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.